surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir. Wala tu'assir, wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimun khabir. Hakimin khabir. Alla ta'budu illa Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir. Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ala innahum yadnuna sudurahum liyastakhfu min ala hin yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu 'alimun bidhati sudur. Baik, surah Hud ini ialah tafsir bagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafsir bagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu khususnya ialah surah Hud ini ialah tafsir bagi surah Zumar, surah Az-Zumar dan surah Hamim 7. Tafsir dia duduk di surah ini. Maksud bagi surah Az-Zumar, surah Hamim Ghafir, Hamim Fussilat, Hamim Dukhan, Hamim Jasiyah, Hamim 7 Hamim itu, maksud bagi surah itu ialah duduk dalam di surah ini. Alif Lam Ra. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu makna kata ini. Oleh sebab itu Allah Ta'ala tidak memberitahu maksud bagi Alif Lam Ra. Yang bermaksud dalam surah ini ada perkara-perkara yang kalau ditanya tak boleh dijawab. Ada perkara-perkara dalam surah ini. Kitabun uhkimat ayatuhu. Inilah dia kitab yang disusun rapi ayat-ayatnya.
disusun dengan rapi ayat-ayatnya. Tujuannya supaya manusia itu paham apa maksud bagi Quran, bagi diturunkan Quran. Tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian diperjelaskan secara terperinci, sejelas-jelasnya. Kemudian fussilat ayatu. Tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian diperjelaskan sejelas-jelasnya, yaitu dengan cara terperinci, min ladun, daripada sisi Allah, Al-Hakim, yang maha bijaksana dalam menyusun Quran ini, dan Al-Khabir, maha teliti, maha tahu dengan segala ketelitiannya terhadap hati-hati manusia, supaya mudah dipahami Quran ini. Jadi dalam surah Hamim, fussilat, dikata fussilat ayatu, fussilat ayatu, diperjelaskan ayat-ayatnya sejelas-jelas. Jadi yang jelas ni hanya orang yang belajar. Yang tak belajar tidak akan jelas. Boleh diperhati apabila kita mula-mula nak belajar tu, tak berapa jelas ayat Quran. Ayat Quran ni begini. Yang kita berasa kita fahamnya begini. Tapi bila kita belajar ni, rupanya ayat Quran ni maksud ada berbeza sikit. Jadi tujuan diturunkan Quran ialah, maksud bagi surahnya ialah alla ta'budu illallah, iaitu jangan sekali-kali kamu sembah, jangan sekali-kali kamu puja, kamu buat ibadat, kamu berdoa, melainkan hanya kepada Allah jua. Perantaraan tak boleh. Perantaraan tak boleh. Alla ta'budu illallah, jangan sekali-kali kamu sembah, kamu puja, kamu buat ibadat, kamu berzikir, kamu beramal apa saja, kamu berdoa apa saja, melainkan kepada Allah Ta'ala saja. Tidak boleh melalui perantaraan, tak boleh. Seperti Hindu, Buddha, Kristian, apa semua. Innani, bahawasanya benar-benarlah tugas Nabi itu. Ini tugas Nabi. Ayat yang berikut ini tugas Nabi. Innani, bahawasanya aku ini lakum bagi kamu, minhu, terhadap Quran itu, terhadap menghuraikan tentang Quran itu, nadhirun, memberi ancaman bagi siapa-siapa yang engkar, wa basyirun, dan memberi berita gembira bagi sesiapa yang mengesahkan Allah Ta'ala. Nadhir sini maksudnya siapa-siapa yang engkar, kita terpaksa beri ancaman. Maknanya kita akan beritahu mereka ni, ini perbuatan ni syirik pada Allah. Perbuatan ni menyebabkan kamu akan masuk neraka. Itu ancaman. Basyirun, dan sebagai pemberi berita gembira. Nabi sebagai pemberi berita gembira bagi sesiapa yang mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadat, dalam doa, dalam pemujaan dan sebagainya. Jadi tugas Nabi ada dua. Satu, siapa-siapa engkar beri ancaman. Satu lagi, siapa-siapa yang ikut syariat diberi berita gembira. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu senantiasa meminta ampun kepada Tuhan kamu. Wa inistaghfiru rabbakum, hendaklah kamu senantiasa meminta ampun kepada Tuhan, yaitu daripada syirik atau kufur yang pernah dibuat, bid'ah yang pernah dibuat, kemudian dosa-dosa besar yang pernah dibuat, begitu juga dosa-dosa kecil. Semua sekali. Tsumma tubu ilaihi, kemudian hendaklah kamu berserah diri. Berserah diri dengan bertaubat, tidak lagi nak buat. Berserah diri, bertaubat, tidak akan lagi buat kepada
tentang dosa-dosa tadi kepada Allah. Yumatti'kum, maka nescaya Allah Ta'ala akan memberi nikmat kepada kamu. Nescaya Allah Ta'ala yumatti'kum, nescaya Allah Ta'ala akan memberi nikmat kepada kamu, kesenangan kepada kamu, mata'an hasanah, yaitu kesenangan yang baik di dunia dan di akhirat. Di dunia ni, ayat ni rujuk kepada dunia. Ayat ni rujuk kepada dunia. Mata'an hasanah, yaitu kesenangan yang baik, ila ajalin musamma, sehingga tempoh kamu hidup musamma, hingga tempoh kamu hidup. Yaitu kesenangan yang baik ni ada berbagai tafsir. Ada berbagai tafsir, antaranya ialah orang yang beriman ni dia tidak akan berasa apa panggil, kekosongan dalam hidup dia. Dia berasa puas hati hidup atau kawan. Dia berasa puas hati terhadap apa saja rezeki, sama ada banyak ke sikit ke, ya Allah beri pada dia. Dan dia tidak ada lagi rasa duka cita apa-apa. Musibah-musibah tak kena pada dia. Dia berasa cukup. Itu mata'an hasanah ila ajalin musamma. Pasal Nabi SAW hidup dalam keadaan miskin, tapi dia berpuas hati. Sahabat-sahabat Nabi begitu. Dan Nabi sendiri ini hartanya banyak. Harta Nabi itu banyak daripada hasil rampasan perang 20%. Tak cuma duit cash, tak ada. Dia senantiasa bersedekah. Begitu juga isteri-isteri Nabi, begitu juga sahabat-sahabat Nabi. Dapat saja duit, dapat saja harta ni, senantiasa mereka infak. Lepas infak tu, hidup dia tu dari segi duit itu tak ada lah. Sebab senantiasa infak. Yumatti'kum mata'an hasanah ila ajalin musamma, sehingga tempoh dia hidup. Jadi dia hanya orang yang duk risau-risau, anak sekolah ke, apa ke perangai anak-anak ke, jiran tetangga ke, bagi dia hanya tidak ada masalah. Otak tak serabut lah kalau kita. Wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. Dan Allah Ta'ala akan kurniakan setiap yang mempunyai nikmat, yang mempunyai iman tadi, setiap yang boleh dapat nikmat tadi itu, orang yang beriman tadi, dhi fadlin fadlah, yaitu orang yang mempunyai keutamaan daripada orang yang mempunyai keutamaan daripada rahmat yang Allah Ta'ala beri itu, dan fadlah daripada kurnianya yang banyak-banyak. Ini yang payah sekali nak dapat. Sebab kalau kita tengok orang kaya dia duit tu banyak, tetapi jiwanya kosong. Maka dia terpaksa pergi sana sini untuk menyenangkan hati dia. Ziarah situ, ziarah sini, pergi Amerika, pergi New York, pergi apa semua lah, tak kira lah. Sebab jiwa dia kosong, dia terpaksa menenangkan jiwa dia. Kalau dia pergi ke mana-mana, walaupun barang-barang itu sudah dibeli, tetapi dia beli lagi. Dia beli lagi barang-barang. Jadi apa yang dia beli itu dia tidak guna pun. Tapi demi nak mencapai ketenangan hati, dia beli juga, beli. Lepas tu bila sampai satu ketika, dia nak beli benda lain, benda tu dia buang lah, bagi pada orang lah, dia pakai benda lain lah. Ada setengah-setengah tu sampai beli kereta, sampai nilai 2-3 juta harga kereta beli. Dan bila jual tu rugi juta, 2 juta tu main-main.
Bila dijual kereta tu, maka nilai kereta yang dijual tu berbanding dengan belian dia tu sudah rugi 2 juta, 2 juta ringgit. Nilai keretanya 2 juta. Bukan sebuah kereta ni, banyak kereta. Semua ni untuk mengisi ketenangan hidup. Tapi masih lagi ada penyakit-penyakit lagi, masalah keluarga lagi yang banyak lah. Wa in tawallau, dan sekiranya mereka itu berpaling daripada tauhid. Wa inni, sekiranya kamu masih juga berpaling daripada mengesahkan Allah Ta'ala, berpaling daripada tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala, masih lagi nak puja orang lain, masih juga tidak nak beriman dengan Allah Ta'ala ini. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir, maka sesungguhnya aku takut dan bimbang akan menimpa pada kamu pada hari yang besar besok, yaitu azab yang besar. Azab, maknanya kamu ni akan masuk neraka. Ilallahi marju'ukum, kepada Allah lah jua lambat laun. Lambat laun kepada Allah lah jua kembalian kamu. Sama ada sekarang ni masih lagi hidup, sekarang ni apa-apa, kepada Allah jua lah kembalian kamu. Saya semalam jumpa kawan. Doktor pakar gigi. Sebatang gigi yang dicabut dan nak tanam balik gigi depan sebatang 10,000 ringgit. Dan ramai orang yang menanam gigi ni. Jadi dia berdapat duit banyak. Yang menanam gigi itu orang yang ada duit juga. Jadi sama ada, lepas tu dia tunjuklah gigi satu orang yang jutawan yang 4 batang gigi depan ni tak ada. 4 batang gigi depan ni dia tanam 4 batang. Maka dia buat acuan mulut tu. Kemudian di 4 batang ni cukup 40,000. 4 batang 40,000. Natural ya bayar. Jadi walau macam mana hidup kita, sama ada hidup kita ni mencapai kedudukan yang tinggi atau kedudukan yang rendah, sama ada kita beribadat atau tidak, sama ada kita taat atau engkar, ilallahi marji'ukum, kepada Allah jualah kembalian kita, kamu semua. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala itu terhadap segala sesuatu yang lain itu berkuasa penuh. Bukan kata menghidupkan kita ni, mengumpulkan kita balik sahaja kuasa dia. Tentang kuasa-kuasa yang lain pun dia mempunyai kuasa yang penuh. Ala, ketahuilah. Innahum, ini ialah akidah orang setengah-setengah orang kafir. Ini akidah setengah-setengah orang kafir. Ala, ketahuilah. Innahum yaqnuna sudurahum, bahwasanya mereka itu yaqnu, membongkokkan dada-dada mereka, liyastakhuna minhu, supaya dapat menyembunyikan daripada Allah Ta'ala, daripada didengari Allah Ta'ala. Dia bercakap ni, dia ambil baju dia tu, dia sembunyi, dia bercakap belakang supaya Allah tak dengar. Dia berbisik-bisik lah, kita berbisik-bisik. Pasal kalau cakap dengan kuat-kuat nanti Allah dengar. Jadi oleh kerana Allah sibuk sibuk di langit, maka berbisik-bisik dengan membongkok-bongkok ke belakang. Ini musyrikin Mekah dulu buat ni. Bila dia bercakap di Kaabah, ada 2 orang musyrikin Mekah bercakap di Kaabah. Jadi dia bisik. Dia kata kalau kita bercakap pelan-pelan, Allah tak dengar. Kalau kita cakap gerah, baru Allah tak dengar. Maka itu ayat ni. Maka akidah yang mengatakan Allah tidak boleh dengar itu,
Mana bisik ni Allah tak dengar ni, akidah orang tu kufur dah. Orang kafir dah dia. Ala ketahuilah. Innahum yatnuna sudurahum. Benar-benarlah mereka itu membongkok-bongkokkan dada-dada mereka liyastahfu min, supaya dapat menyembunyikan daripada Allah. Ala hina yastaghshuna thiyabahum. Dan ketahuilah ketika mereka menyeliputi pakaian mereka dengan kepada badan mereka. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bahawasanya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang dia rahsiakan dalam hati dia. Bukan setakat dia bercakap bisik-bisik itu. Dia bercakap dalam hati pun Tuhan tahu. Wa ma yu'linun, dan Tuhan juga Maha mengetahui apa yang mereka pernampakkan. Innahu, bahawasanya Allah Ta'ala itu alimun, Maha mengetahui bizatis sudur, di dalam setiap lipatan-lipatan hati. Ini ada dua maksud. Satu, tahu lipatan hati itu dengan tujuan maksud. Sebalik lagi, maksud yang kedua, iaitu yang lebih dalam ialah ikhlas hati manusia. Kalau orang beriman, ikhlas dia macam mana, Tuhan tahu. Ataupun orang kafir itu kufur dia setakat mana tu Tuhan tahu. Sekarang yang berlakunya ialah terbalik. Terbalik. Jadi Tok Guru pula tahu. Tapi ingat sikit ni, kena jumpa Tok Guru ni, nanti tu kena pasal ni yang elok-elok, nanti Tok Guru tahu. Ataupun Tok Bomo tahu. Itu juga akidah syirik pada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardh, dan tidaklah ada daripada mana-mana binatang-binatang yang merayap di atas muka bumi. Illa Allahi rizquha, melainkan ke atas Allah lah tanggungjawab Allah. Melainkan ke atas tanggungjawab Allah Ta'ala lah memberi rezeki kepada binatang-binatang itu. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah Ta'ala mengetahui di mana tempat duduk binatang itu. Wa mustauda, dan di mana tempat tinggal. Wa mustauda'aha, dan mana tempat tinggal binatang itu. Jadi binatang tu kita katalah rusa lah. Rusa ni bangun pagi dia pergi makan di sini. Jadi rezeki untuk dia makan tu sudah disediakan di situ. Kemudian rusa tu pergi ke tempat lain. Jadi tempat lain tu boleh makan juga. Macam juga manusia yang duduk atas muka bumi ni. Belah pagi dia makan di kedai ni. Jadi makanan dia akan makan tu Tuhan sudah sediakan di situ. Tengah hari dia makan di sini. Maka makanan tu dia sediakan di situ. Kemudian malam petang tu dia makan tempat lain. Juga disediakan. Ataupun malam dan sebagainya. Daripada situ ada hadis Nabi SAW berdasar pada ayat ni, bahawasanya ulat dalam batu pun Tuhan beri rezeki. Ingat ada cerita tu tak? Sebenarnya sekali daripada hadis Nabi SAW, bahawasanya ulat dalam batu pun Tuhan beri rezeki. Lalu sahabat tanya, ulat dalam batu pun ada rezeki juga kan? Nabi kata, hama tengok batu tu, ketuk batu tu. Maka diketukkan batu tu oleh sahabat, pecah batu tu. Ada batu lain dalam batu. Kemudian ketuk batu tu lagi. Ketuk batu tu ada batu lain dalam batu tu. Ada batu makin kecil lah. Ketuk batu yang tiga tu ada ulat seekor. Dan di mulut ulat tu ialah satu helai daun. Oleh kerana Allah Ta'ala qaddakan ulat tu ada dalam batu dan ulat tu sudah tak boleh keluar daripada batu, maka Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada binatang. Mana kena buat mari ya binatang. Oleh kerana awak letak dia di situ, Tuhan letak dia di situ. Macam juga kita letakkan satu orang dalam jail. Orang salah ni duduk dalam jail, maka dia sudah tak boleh cari makanan lagi. Minuman pun tak boleh cari.
Maka tanggungjawab kerajaanlah yang menyumbangkan mereka dalam jin ini untuk beri makan kepada orang-orang tanah. Kalau tak beri makan, mati. Begitulah juga Allah Ta'ala. Kullun, masing-masing itu, masing-masing rezeki makhluk tadi, fi kitabim mubin, ada setiap tercatat dalam kitab yang jelas nyata. Di sisi kitabullah. Satu kitabullah, satu lagi di Lauh Mahfuz. Waalaikumsalam. Telefon sekarang boleh? Yang ada. Dua belah. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Dan dialah Allah Ta'ala yang menciptakan 7 langit dan bumi. Fi sittati ayyam dengan 6 masa. Dalam 6 masa. Tak boleh nak kata hari, pasal hari ini berbanding dengan dunia. Hari ini mesti ada bulan dan matahari. Tapi bila langit tu, matahari duduk di bawah pada langit pertama. Maka sini ni fi sittati ayyam ni dalam 6 masa, bukan 6 hari. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan masa Tuhan ciptakan langit 7 lapis dan bumi itu, arasy Allah Ta'ala itu duduk atas air. Nampak betul. Duduk atas air. 'Alal ma'. Ini kalau belajar ni kira-kira tak sahut lah ni kira-kira ni, kita nak belajar dah ni. Jadi arasy Allah Ta'ala itu dah air. Liyabluwakum, supaya dapat Allah Ta'ala uji kamu. Ayyukum, siapa di antara kamu ahsanu amala, yang terbaik amalannya semasa hidup atau bawah. Tujuan buat semua langit dan bumi ni dalam 6 bahasa. Dan tujuan buat arasy tu sendiri di atas duduk atas air tu semua sekali, daripada mula-mula diurai daripada alif lam ra sampai ke ayat ni, semua sekali nak beritahu bahawasanya Allah Ta'ala Maha berkuasa, tidak boleh kita puja melainkan pada Dia saja, dan Nabi Muhammad hanya memberi ancaman ataupun memberi berita gembira, dan dinasihatkan kepada kita supaya sentiasa minta ampun kepada Allah Ta'ala dan bertaubat padanya. Percaya Allah Ta'ala akan beri kepada kita kesenangan hidup sementara di muka bumi dengan cara yang baik. Tapi sekiranya engkau warning, sekiranya engkau, maka akan dikena azab pada hari yang besar. Tujuan dibuat semua sekali ini ialah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya uji siapa di antara kamu yang terbaik sekali amalan. Wala in qulta, dan sekiranya kamu kata innakum mab'utsun min ba'di mauti, bahwasanya kamu akan dibangkitkan min ba'di mauti, selepas daripada kamu mati. Sekiranya dikata kepada orang kafir ni, bahwasanya kamu ni akan dihidupkan semula selepas mati, la yaqulanna alladhina kafaru, maka pasti orang-orang kafir itu akan berkata, inna hadza, tidak lain tidak bukan ini, illa sihrun mubin, ini adalah satu bohongan yang jelas nyata, satu sihir yang jelas nyata. Sihir ini mana bohong. Sihir ini benda yang tidak berlaku tapi diguna sihir untuk berlakukan benda itu. Maka ini maknanya satu kebohongan yang jelas nyata. Maknanya orang yang beritahu kata kena puja Tuhan, kalau tidak akan diazab, mereka kata kamu ni bohong. Maknanya tolak. Jadi sihir situ maknanya bohong. Bohong itu maknanya tolak. Menolak ajakan mengesakan Allah Ta'ala. Walain, dan sekiranya
akharna anhumul azab, sekiranya kami lewat-lewatkan ke atas mereka itu azab, ila ummatin, hingga kepada umat, ma'dudah, yang telah ditentukan waktunya, la yaqulun nama yahbisu. Bila Allah Ta'ala melewat-lewat kepada dia azab Allah Ta'ala, itu gini, bila dia buat eka, Allah Ta'ala tak beri pada dia azab, iaitu Allah, sekiranya Allah Ta'ala melewat kepada mereka itu azab, kepada kaum yang eka tadi, ma'dudah, sehingga waktu tempoh tertentu. Jadi sebelum dia kena azab tu, mereka selalu berkata kepada orang yang ajak pada mengesah kepada Allah Ta'ala ni, la yaqulun nama yahbisu. Kenapa? Mereka pasti akan kata, kenapa ya? Apa perkara yang menghalang kami ni buat syirik ke Tuhan ni tak kena azab ni? Mana dia minta azab? Ala, ketahuilah, yauma ya'tihim, hari di mana datang kepada mereka, laisa masrufan anhum, yang di mana akan datang pada mereka. Ketahuilah, hari bila datang pada mereka bala tadi yang tidak dapat lagi masrufan anhum, yang tidak dapat lagi mereka mengelak diri daripada azab itu. Wa haqa bihim, dan meliputi azab itu pada mereka, maka nubihi, terhadap apa yang dulu, terhadap ajakan mengesakan Allah Ta'ala. Bihi itu mengesakan Allah Ta'ala itu, yastahzi'un, mereka mempermain-main, mereka mempersenda-sendakan. Saya ada ramai kawan-kawan saya yang sebaya lah ni, kita kira ni, yang sebaya, yang belajar daripada sekolah Darjah 1 lagi. Yang sekarang ni ada profesor, ada doktor, ada jutawan-jutawan pun ada yang masih lagi kerja dan ada yang sudah pencen. Bila diajak kepada belajar ni, kata awak ni belajar dulu pun lambat banyak dah. Kekayaan yang Tuhan, kesenangan hidup ni Tuhan sudah beri kepada awak. Marilah kita belajar sebelum Tuhan ambil nyawa kita ni, wahyu Allah Ta'ala ni. Jadi dalam bandar Kuala Lumpur ni, daripada ramai-ramai kawan-kawan saya tu, hanya satu orang je baru nak belajar. Orang kaya lah, satu orang. Macam mana nak buat tak tahu. Lalulah saya ajak, saya kata saya datang dah Kuala Lumpur ni. Tak datang beritahu. Nah, bila nak datang tu saya beritahu pula, kalau boleh kita jumpa. Nak jumpa mata pun tak boleh. Sibuk. Bila tanya main golf, bila tanya main tenis, sehat-sehat lah ke lagi ni. Orang kata tukar dengan kesihatan yang ada, iaitu dia berasa senang dengan apa yang dia ada. Dah penyakit tak ada, duit ada, tak. Ini apabila mereka ni memain-mainkan ajakan mengesakan Allah Ta'ala itu, suatu hari Allah Ta'ala akan kenakan pada insan yang kufur itu suatu bala musibah. Ini bala dia. Wala in azabnal insan, dan sekiranya kami timpa ke atas insan yang kufur itu, minna, daripada kami, rahmah, suatu rahmat, insan yang kufur tu, tapi Tuhan beri kepada dia rahmat. Apa saja dia nak Tuhan beri. Summa za'naha minhu, kemudian kami cabut daripada dia. Lepas diberi nikmat sehingga sampai satu ketika
Kemudian Tuhan kata, "Tsumma za'naha minhu." Kemudian kami tarik nikmat itu daripada orang itu. Innahu, benar-benarlah dia itu la ya'usun kafurun. Maka tiba-tiba dia itu la ya'usun, dalam keadaan putus asa daripada usaha yang mereka sudah buat. Kafurun, dan sangat kufur kepada Allah apabila kena. Kufur berbagai-bagai cara. Iaitu dia semaya ajak tolak bala. Dia pergi jumpa orang tu, dia pergi jumpa orang ni, minta tolong. Ada setengah-setengah tu sampai menujung nombor ekor. Pergi jumpa bomo-bomo untuk menujung supaya menaikkan semula perniagaan dia. Dalam keadaan kafurun, itu dia kata kufur. Wala in adaqnahu ni'ma ba'da dharra amassathu, dan sekiranya kami beri nikmat baru selepas bala bencana yang menimpa dia tadi. Mula-mula Tuhan beri pada dia nikmat. Kemudian Tuhan tarik. Bila tarik, dia jadi putus asa dan jadi kufur. Kemudian Tuhan beri pula pada dia suatu nikmat baru selepas bala musibah yang kena pada dia. La yaqulanna, dia pasti akan kata, zahaba sayyi'atu anni, telah hilanglah kesusahan daripadaku. Hilang dah. Kaya semula dah. Namun bersyukuri pada Allah Ta'ala itu tidak. Dia kata kaya dah semula, boleh balik dah. Segala kesusahan, bala bencana itu sudah hilang daripada. Innahu, bahawa benar-benarlah dia itu la farihun, bangga dalam hati. La farihun itu keadaan bangga dalam hati. Fakhurun, dan sombong dalam amalan. Iaitu sombong, zahir itu nampak sombong. Illa alladhina sabaru, melainkan orang-orang yang bersabar. Wa amilus solihat, dan melakukan amal soleh seperti mana dia belajar daripada Nabi dia. Iaitu daripada hadis Nabi. Ulaika, maka mereka-mereka yang ada sifat seperti ini, lahum maghfirah, mempunyai bagi mereka keampunan besar daripada Allah. Wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Balasan yang besar, iaitu pahala yang besar. Jadi surah ni ada 3 dakwah surah. 3 dakwah surah. Saya ulang balik. Yang pertama sekali ialah ayat yang kedua. Iaitu dakwah surahnya ialah alla ta'budu illallah. Jangan sekali-kali kamu sembah melainkan kepada Allah juga. Itu maksud surah. Maksud surah ni. Maksud surah yang kedua ialah Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati manusia. Innahu alimun bizatis sudur. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati. Tak boleh nak sembunyi. Maksud surah yang ketiganya ialah ayat yang ke-12. Wala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaika. Maka boleh jadi kamu telah meninggalkan sebahagian daripada apa yang aku wahyu pada kamu. Dengar dulu baik-baik ayat ni. Wala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika. Boleh jadi kamu meninggalkan sebahagian daripada wahyu yang aku beritahu pada kamu masa mengajar. Jadi oleh kerana bimbang manusia ni, takut dia takut dia lari daripada belajar, maka tok guru tu meninggalkan sebahagian daripada yang sepatut anak murid dia tahu. Daripada ayat-ayat tu dia sembunyi setengah-setengah. Dia sembunyi setengah-setengah. Bukan maksudnya
dia tak nak beritahu tapi. Misalnya satu orang murid itu, kalau kita beritahu banyak, dia akan lari. Kerana kepahaman dia baru setiap ni. Itu tak apa gitu. Lepas tu dia belajar lagi, tambah lagi, belajar lagi, tambah lagi. Boleh lah gitu. Dia ini ialah, kalau beritahu, nanti orang lari. Bermakna dia tak nak beritahu. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika. Boleh jadi kamu sanggup nak tinggalkan sebahagian daripada wahyu yang telah diwahyukan pada kamu. Jadi ayat Quran ini setengah-setengah tak nak baca ataupun setengah-setengah tak nak tak nak tafsir. Wadaikum bihi sadruka, telah menjadi sempit dengan ayat tadi dada-dada kamu. Maka nak cerita tu takut orang lari. Bimbang. Ayyaqulu, benarlah bahawasanya akan benarlah akan berkatalah laula unzila alaihi kanzun. Jadi kata-kata mereka nya gini. Mereka duk mengejek-ngejek Nabi ni. Mengejek-ngejek Nabi, jadi Nabi tak berani nak kata ni. Ni contoh ni. Ayyaqulu, maka berkatalah musyrikin Mekah, laula unzila alaihi kanzun. Kenapa kau tidak diturunkan ke atas dia? Situ alaihi itu dia tu Nabi Muhammad. Kanzun, iaitu khazanah daripada khazanah dunia. Dan dia orang Allah Taala mesti kaya. Ni kenapa miskin juga ni? Auja amahu ma'alak, ataupun ada datang bersamanya malaikat-malaikat yang mengiring. Dan dia Nabi, dia Rasul. Mestilah malaikat dulu depan dua orang ke, malaikat belakang dua orang, pegang baju dia ke, pegang kain belakang kan. Dia nak gitu, macam raja gitu. Innama anta nadhir. Benar jawabnya ialah benar-benarlah kamu tidak lain tidak bukan melainkan pemberi ancaman pada yang engkau. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu itu dia tu penjaga, pemelihara sebenar. Jadi Nabi sininya Nabi takut, Nabi tahu takut manusia itu akan kata gitu pada dia. Maknanya sini Nabi ini memang tak buat benda ni. Bermakna ayat ni tuju pada guru kemudian. Dan ramai guru-guru ni sekarang ni ambil duit. Ada semalam saya baca dalam WhatsApp kawan-kawan. Nak masuk kursus, satu kursus agama 5 hari RM8,000 kena belanja. Satu kepala 8,000. Allah, mahal pada pergi umrah lagi. 5 hari kursus. 5 hari kursus RM8,000. Jadi katanya hanya jutawan saja pergi. Satu masjid dekat sini ya. Lepas tu ustaz tu pula kata, ustaz tu yang mengajar pula kata, pada mahsyar ni duduk di bumi ni. Saya berjawab, kata kalau bumi ni pada mahsyar, sedangkan orang beriman duduk di Iliyin. Iliyin ni langit ketujuh. Bermakna dia kena turun balik mari sini ya. Orang yang orang kafir duduk di Sijin, duduk di bawah bumi, dasar bumi, tempat api bawah. Jadi orang beriman kena turun mari, orang ni mana dekatlah sini. Lepas tu saya bertanya, bagaimana dengan neraka dibawa keluar pada mahsyar? Surah Al-Mulk. Bagaimana dengan malaikat apabila ditiup dengan kala yang kedua? Malaikat keluar daripada daripada atas pada arah. Turun mari dan tawaf keliling arah macam mana? Jadi arah duduk di mana pula? Tak terjawab ya. Dia benar ni bila ambil upah, bermakna ilmu Quran dengan hadis ni dia tak erti. Pasal dalam Quran ni
senantiasa memberitahu bahwasanya guru yang mengajar tidak boleh ambil upah. Pasal guru yang mengajar ialah tanggungjawab dia mengajar. Seolah-olah beginilah. Awak ada anak seorang duduk di Johor. Awak ada anak seorang di Johor. Anak tu tiba-tiba rumah dia tak ni dia jatuh sakit. Isteri dia pun sakit. Maka cucu awak pun jadi masalah lah. Tak? Jadi sudah berlaku sebulan 2. Dan sewa rumah sudah tertunggak. Bil api sudah tertunggak. Makanan sudah tak ada. Macam mana kita nak buat? Kita kena terus pergi tengok anak kita dan cucu kita tu. Bukan menantu kita tu. Kemudian bila sampai di sana masa nak balik tu, kita berkata, mana duit ayah datang ni? Boleh ke gitu? Tak boleh. Iaitu satu guru yang mengajar, bila sudah nak mengajar kepada orang yang tak reti agama. Orang tak reti lah. Kalau dia reti, dia tak payah belajar dah. Bukan? Jadi sudah belajar tu, mana duit saya datang yang mengajar awak? Itu kan? Tak boleh. Sebab mengajar tu tanggungjawab. Jadi bila silap faham sini lah masalah ni. Baik, sambung ayat ni. Ayat ke-13. Ayat ke-13. Am yaqulu naftara. Bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad tu mengada-ngadakan terhadap Allah Ta'ala itu dusta. Itu apa dia? Mengatakan Nabi Muhammad ni mereka-reka kayak agama. Buat bid'ah lah. Nabi Muhammad ni buat bid'ah. Pasal syariat orang musyrik Mekah ialah dia percaya Allah Tuhan, Nabi Ibrahim Rasul, dan apa syariat yang dia belajar tu adalah daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam lah. Macam tawaf, haji apa semua dan sembahyang, nikah kahwin, cerai, semua. Nikah kahwin, cerai itu kita memang ikut musyrik Mekah dulu lagi. Syariat Nabi Ibrahim lagi. Nikah kahwin kita sekarang ni dengan mas kahwinnya, apanya, apa cerainya, tempoh edahnya, semua serupa. Bezanya ialah musyrik Mekah tu dia bercerai tak kira berapa kali. Edah 3 bulan juga. Serupa juga edah. Cuma rojok ni tak kira berapa kali. 10 kali ke 100 kali cerai tak ada masalah. Asalkan dalam tempoh edah tu boleh rojok. Ini ialah antara lainnya dia cerai bini dia. Dia cerai bini dia tapi tak nak bini dia ni kahwin dengan orang lain. Maka bila sampai tempoh, dia pergi rojok. Sebelum tempoh habis tu, dia pergi rojok. Lepas rojok tu, dia cerai pula. Nak sampai habis edah tu, dia pergi rojok balik. Lepas tu, dia cerai pula. Supaya isteri dia ni didera. Nak kahwin orang lain tak boleh. Jadi syariat Nabi Muhammad pula, ialah cerai ni setakat 2 kali. Cerai kali yang 3 mesti tidak boleh lagi dirojok. Cerai hanya boleh setakat 2 kali untuk merojok. Cerai yang 3 tak boleh rojok. Jadi dia kata Nabi Muhammad ni mereka-reka agama. Pasal Nabi Muhammad kata cerai ni setakat 2 kali. Yang 3 tak boleh rojok. Dia kata reka agama. Begitulah ni reka-reka lah. Maka Allah Ta'ala kata, kul kata pada mereka, Fa'tu bi ashri, bawa mari 10 suwarim mislihi, 10 buah surah seperti Quran, seperti surah dalam Quran. Muftarayatin, yang kamu ada-adakan, yang kamu buat sendiri. Wad'u min istata'tum, dan kamu panggillah siapa-siapa yang kamu mampu panggil, yang dekat ke yang jauh, min dunillah selain daripada Allah Ta'ala, in kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar
bahwasanya Nabi Muhammad reka Quran ni, maka Nabi Muhammad tu manusia, maka oleh kerana Nabi Muhammad tu manusia dan kamu pun manusia, maka kamu pun boleh reka Quran. Kalau kamu tak boleh reka Quran, memang Nabi Muhammad tu tak boleh reka Quran, bermakna Quran ni daripada Allah. Saya ulang balik lah. Pasal ayat ni selalu kita dengar ni, tapi faham tu tidak. Iaitu dia kata Nabi Muhammad ni reka Quran ni. Oleh kerana gitu Tuhan kata bawa mari 10 surah seperti Quran. Yang kamu reka sendiri dan panggillah sama mana-mana tu buku mana ke, kumpulan mana-mana ke selain pada Allah. Sekiranya kamu benar dalam dakwaan kamu bahawasanya Nabi Muhammad ni reka Quran. Jadi kalau Muhammad tu reka Quran, dia ni manusia dan Quran ni memang bukan daripada Allah, maka kamu pun boleh buat jugalah. Tapi sekiranya kamu tidak boleh buat Quran tu, bermakna Quran tu daripada Allah. Wa illam yastajibu lakum, maka sekiranya kamu tidak boleh sahut, tidak boleh sahut, sekiranya mereka tidak boleh sahut kepada kamu untuk buat Quran ini, fa'lamu, maka ketahuilah annama unzila bi ilmillah, benar-benarlah Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Dengan ilmu Allah. Quran itu memanglah diturun. Fa'lamu, ketahuilah, maknanya yakinlah bahwasanya Quran itu memang diturunkan dengan ilmu Allah. Wa alla ilaha illahu, dan bahwasanya tidak ada lagi ilah yang layak disembah melainkan kepada Dia saja. Wa al antum muslimun, maka adakah kamu ni termasuk orang yang nak berserah diri, nak terima tauhid, mengesahkan Allah Taala ni? Maka soalan ni kena jawab ya. Fa al antum muslimun, adakah kamu ni nak berserah diri menerima tauhid ni? Jawab dia nya, ya, kita terima. Ini ialah tentang guru-guru ataupun sesiapa saja dalam hal ibadat dunia ni. Ibadat kepada Allah Ta'ala ni nak ambil upah. Ini ayat dia. Tak serupa dengan satu orang guru, satu orang ustazah ke, yang kerja dengan kerajaan. Dia ada gaji. Itu seperti mana hadis Nabi SAW daripada sahabat-sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, mereka ambil daripada harta kerajaan, tanah negara, dan diberi upah untuk orang-orang yang bekerja kepada kerajaan. Termasuk mubalik yang diberi upah itu oleh kerajaan beri pada dia, tak ada masalah. Yang kita kata ni ialah orang yang mengajar yang tidak kerja dengan kerajaan, tapi kalau dia kerja dengan kerajaan, dia ambil juga duit daripada orang lain itu. Ini ayat dia. Dan sesiapa yang mengajar ambil upah, ataupun siapa-siapa yang buat ibadat pada Allah Ta'ala ni dengan ambil upah, apa saja ibadat, termasuklah sembahyang jenazah, sembahyang jenazah, termasuk sembahyang hajat ke apa saja ibadat yang kena bayar. Ibadat. Ini ayat dia. Man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha. Siapa-siapa yang ingin kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya. Dan perhiasannya. Nak tukar dengan amal soleh dia. Ini bahasa Arab ni, tidak bahasa Melayu ni. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia kata begitu ya. Jadi siapa-siapa yang kerja di dunia ni, Tuhan nak urus dan neraka, tak pernah sabar lah pasal semua orang kerja di dunia ni. Bukan? Betul?
Jadi sini siapa-siapa yang ingin kehidupan dunia dengan kerja, dengan buat kerja lah. Dari mana ayat berikutnya beritahu bahawasanya mereka ni akan masuk neraka. Maknanya siapa yang kerja masuk neraka dia tak betul. Maksud ayatnya ialah bahasa Arab ni kita ni kalau kita terjemah perkataan dengan perkataan seperti biji ni seolah-olah macam semua manusia ni tak boleh kerja. Ayat ni rujuk kepada siapa-siapa yang bekerja kepada Allah Ta'ala, kemudian dia ambil upah. Tu ayat tu. Tu makna dia. Iaitu man kana yuridul hayatid dunya wa zinataha. Wa zinataha tu perhiasannya. Siapa yang ingin kehidupan dunia, iaitu bekerja dan perhiasannya, wa fi ilaihim a'malahum. Allah akan sempurnakan kepada mereka amalan-amalan mereka fiha dalam dunia ini. Maknanya siapa yang nak upah buat ibadat, sembahyang jenazah lah senang. Dah sudah sembahyang jenazah, orang bagi duit. Sudah sembahyang jenazah bagi duit. Di Kuala Lumpur ni kurang pelaku benda ni. Tak. Di Kuala Lumpur ni kurang bayar duit upah dah sembahyang jenazah. Ada cuma tak banyak kan. Oh di Kelantan tu majoriti. Mati saja sakit kepala. Keluarga si mati. Sampai bergolok bergadai. Dia siap dah berapa nak bayar. Sampai berhutang, sampai bergadai pada, berhutang pada. Belah Thailand berat lagi. Belah Thailand sembahyang jenazah ni sampai RM9,000 Malaysia, tahu? RM9,000 Malaysia. Dia bak kan? Dia bak ni ada RM2 ni kira-kira agak-agak lah RM10 kita RM10 dia lah kira-kira gitulah. Tapi dia kira bak ya. Jadi nilainya ialah RM90,000 bak. Iaitu RM9,000 Malaysia. Itu tidak, itu kira 110 tu. Tapi tidak gitulah, ada perbezaan sikit. Agak-agaknya ya daripada yang di Bali, saya tanya orang Thailand. Mati kakak ipar dia baru ni RM9,000 kena belanja. Hari mati tu sembahyang jenazah saja. Bukan tunggu kubur lagi apa lagi, bukan. Belah Thailand. Makin ramai dipanggil pokok pondok mari, makin besarlah kena bayar. Yang mengambil duit ni ialah pokok pondok. Kalau di Kelantan tu pondok-pondok ni kan. Macam mana dia belajar agama sedangkan upah ni dia ambil ni, saya pun jadi tak faham. Tak faham sebenarnya. Nuwaffi ilaihim a'malahum, Allah akan cukupkan bagi mereka amalan-amalan mereka itu. Amalan tu, iaitu dengan amalan tu dia nak dapat upah banyak tu, maka Tuhan berilah pada dia. Wa hum fiha, dan mereka terhadap amalan dengan amalan itu la yaqsud, tidak akan dikurangkan sikit pun. Ulaika, mereka-mereka yang ada sifat seperti ini, alladzina, ialah orang-orang yang laisa lahum fil akhirah, tidak ada lagi lah bagi mereka di akhirat kelak illa nar, mereka api. Dia tak tahu kau ni. Ni ayat Quran. Maknanya hadis Nabi banyak lagi lah. Gitu. Macam mana ni dia tak tahu ni? Saya mengajar di Masjid Langgar dalam Bandar Kota Baru. Saya mengajar ayat ni, saya baca ayat ni. Saya kata, saya orang Kota Baru, dan tempat saya mengajar di Langgar tu ramailah kawan-kawan dan saudara mara saya. Saya kata, kita ni orang Bandar Kota Baru ni, semua rumah ada 2 buah kereta dah. Dulu rumah-rumah ni buat daripada kayu, sekarang ni rumah batu belakang dah. Kereta ada 2 buah tu, belum pada anak balik lagi. Kalau anak balik ni sampai 7-8 buah kereta nak parking dalam pagar rumah.
Maka saya kata, kita orang Kota Baru ni ada dah duit, jadi berhenti lah atau ambil lah upah-upah semaya jenazah ni. Saya kata, mahu apa imam. Minggu lepas saya tak boleh ngajar macam tu. Tak boleh ngajar terus. Kan kata hak ni. Lepas tu awak tak beritahu kan ni? Allah. Jadi orang yang bersedekah tu, ingat dia dapat pahala. Orang yang bersedekah tu ayat lepas pada ni. Ayat lepas pada ni. Tak belajar tahu ni. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirah illa an-nar. Maka mereka yang ada sifat ambil upah dalam ibadah ini tidak ada lagi lah bagi mereka di akhirat mereka api. Manakala ustaz pun api. Mengajar ambil upah kena. Wa habita ma sana'u. Gugur semua pahala yang usaha yang mereka sana'u. Sana'u ni usaha. Sa'yuhum usaha mereka. Wa habita ma sana'u fiha. Maka gugur semua usaha-usaha mereka dalam buat ibadat itu. Iaitu pahala sembahyang jenazah tadi gugur bagi orang yang buat ni. Lepas tu bukan yang itu saja. Wa batilun, dan batal pula makan ya'malun, apa yang mereka tentang ibadat tu lakukan, iaitu sembahyang jenazah tu jadi batal pula. Kalau semua terima, macam mana? Bermakna jenazah tu belum lagi disemayangkan. Lepas tu kita pun tanam dia pun. Allah dosa sah pula. Bukan? Tapi biasanya adalah seorang dua yang tak ambil. Jadi yang mana tak ambil itulah sah semayang. Maka yang mana tak ambil itu, mana jenazah yang ditanam tu ikut agama lagi lah. Baca talqin bayar upah juga. Baca talqin 300 satu mak sekali baca. Di Kelantan 80. Di Kota Baru 150 sekali baca. 3 kali baca. 3 pagi betul-betul. Tunggu kubur lagi. Semua ni batal semua. Ibadat yang dibuat kerana upah batal semua sekali. Dia tak ada upah ni. Ibadat apa lagi? Yang kena bayar ni. Semaya ajak memang bayar pun. Semaya ajak tu benarlah hukum tu satu ada. Kita dah beritahu dah. Tapi dibayar pula. Marilah kita buat syirik ramai-ramai tapi saya upah apa pula. Untuk buat syirik satu orang. Gitu ni. Lepas tu saya bagi makan pula kawan. Allahu Akbar. Bila tak belajar dengan tafsir Quran ni, orang tak tahu bahawasanya hukum hakam ni ada dalam Quran ni, orang tak tahu. Orang dia ingatkan ada dalam kitab fiqh. Kitab fiqh tak ambil daripada Quran. Lepas tu huraian dia duduk dalam hadis. Rekasan dia tu duduk dalam kitab fiqh. Nah. Wa batil pula makan ya'mal. Maka di dakwah keempat, maksud surah yang keempat. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih, maka apakah satu orang yang berada betul-betul di atas dalil bukti yang jelas daripada Tuhannya. Mana duduk atas sunnah, duduk atas berpegang pada Quran dan berpegang kepada hadis yang daripada Tuhan dia dan daripada Nabi dia. Wa yadluhu, dan telah menyusuli syahidun minhu, satu orang saksi. Telah disusuli satu orang saksi. Telah susuli, iaitu telah membaca padanya satu saksi, iaitu Quran. Ini saksi sini Quran. Quran yang membaca pada orang itu tentang tauhid minhu, daripada Allah. Ada dua makna nah. Dengar dulu makna pertama. Makna yang kedua ialah wa yatluhu syahidun minhu, telah menyusuli, telah membaca kepadanya
seorang saksi yaitu Nabi Muhammad. Minhu telah menjadi saksi, telah membaca kepadanya. Dia situ ialah sahabat Nabi. Sahabat Nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Orang mula-mula masuk Islam. Telah dibaca kepadanya satu orang saksi yaitu Nabi Muhammad, baca kepada sahabat Nabi. Wa min qablihi kitab Musa, dan ada tentang kitab Quran ini sebelum daripada ini sejenis seperti ini, seperti akidah mengesahkan Allah Taala ini, kitab Musa yaitu sebuah kitab lain ia telah diturunkan kepada Nabi Musa yaitu kitab Taurat. Imam yang menjadi contoh teladan, ikutan. Imam situ ikutan. Syiah kata oleh kerana ni imam, maka dia panggil Imam Ali. Dia panggil gitu. Imaman ialah ketua. Ketua tempat kita kena ikut dia. Mana imamah ialah sebagai kitab yang sebagai ikutan. Itu kitab Taurat. Warahmah. Dan dalam kitab Taurat itu ada rahmat. Sekiranya diamalkan. Ulaika, mereka-mereka yang bersifat seperti ini, yu'minuna bihi, beriman juga dengan Quran. Orang mananya ada orang Yahudi yang percaya pada kitab Taurat, dia beriman dengan Quran juga. Ada. Nah, wa man yakfur bihi, maka sesiapa yang engkar kepada Quran itu, minal ahzab, daripada parti mana-mana, daripada puak mana-mana. Fannaru mau'iduh, maka nerakalah janji, tempat janjinya. Fala taku fi miryatin minhu, maka janganlah kamu ragu-ragu terhadap Quran itu. Innahul haqqu min rabbika, sesungguhnya Quran itu benar-benar datang daripada Tuhan kamu. Walakinna aktsarun nas, tapi kebanyakan manusia itu la yu'minun, tidak suka beriman, tidak nak beriman. Karena degil. Tak nak beriman kerana degil. Dia percaya ya Quran ini daripada Allah Ta'ala. Dia percaya ya. Tapi belajarnya tak lagi. Dia baru percaya. Ini ialah ayat berikut ni ialah mana ayat mula-mula berkenaan dengan siapa yang mengajar ambil upah. Siapa yang buat ibadat ambil upah. Yang kedua, orang yang betul-betul di atas dalil Quran dan hadis. Ayat yang ketiga ni ialah siapa-siapa yang beri upah tu pula. Supaya jenazah tu orang yang beri tu pula. Apa hukum dia? Awak biasa dengar apa dia? Dia beri kan, boleh sedekah. Boleh pahala sedekah bukan? Dan dia bersedekah, boleh pahala sedekah. Tidak gitu ya, zakat. Betul gitu tak? Hadis Nabi ada? Tak ada. Bila hadis Nabi tak ada, sedekah sudah dikeluarkan dengan satu sangkaan, takkanlah Tuhan tak buat kira sedekah yang kita buat ikhlas ni. Bukan? Tapi dalil ada tak ada? Tak ada. Ni orang yang keluar sedekah tentang sembahyang jenazah atau sembahyang apa-apa atau ibadat apa-apa ataupun upah apa-apa yang dia kata benda ni boleh. Ini ayatnya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan siapakah lebih teramat zalim? Siapa lagi yang lebih teramat zalim? Azlamu ni teramat-amat zalim dari segi bahasa Arab. Mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, daripada orang yang mengada-ngada terhadap Allah Taala itu dusta. Dia kata upah sembahyang jenazah ni boleh sebagai sedekah dan Tuhan akan balas pahala. Itu maknanya. Iaitu dia kata dusta. Jadi bersedekah tadi yang tidak ada dalil tadi, maksudnya ialah apa dia? Bid'ah. Bukan? Bukan bid'ah lah. Pasal tak ada dalil. Nabi pun tak buat, sahabat pun tak buat. Maka tak ada dalil. Maka tak ada dalil itu, dia panggil bid'ah itu dia panggil dusta. Mana siapa-siapa yang buat bid'ah adalah pendusta pada Allah Taala. Allah. Banyak dah ayat ni. Banyak. Jadi ni ayat dia ya.
Ini bagi mereka-mereka yang buat bid'ah. Ini ayat dia. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapakah yang teramat zalim lebih daripada satu orang yang mengada-ngada terhadap Allah Taala dusta. Dia kata buat maulud ni Tuhan nak beri pahala. Bukan, tidak gitu. Semuanya jenazah bayar upah ni Tuhan nak beri pahala. Bukan. Ulaika, maka mereka-mereka yang ada sifat seperti ini yu'radu 'ala rabbihim, akan dihadapkan pada Tuhan mereka di mahsyar biasa. Yu'radu, akan dihadapkan kepada Tuhan mereka di mahsyar biasa. Wa yaqulul ashhad, dan berkatalah saksi-saksi, iaitu malaikat ataupun nabi-nabi ataupun orang-orang yang sebar tauhid ini. Ulai, mereka ini duduk dalam saf ni. Ni saf ni, dia ni dalam saf ni, dia ni duduk saf ni, duduk. Semua makhluk ni duduk, semua manusia ni duduk bersaf-saf depan Tuhan. Jadi mereka kata ni dia, mereka ni, dia ni. Alladzina kadzabu 'ala Allah, alladzina kadzabu 'ala rabbihim, adalah mereka-mereka yang berdusta terhadap Tuhan mereka di depan. Maka Allah Taala jawab. Ayat berikut ni kata-kata Allah. Allah berkata, ala, ketahuilah wahai manusia di mahsyar sekarang, la'natullahi 'ala zalimin. Laknat Allah pada orang yang buat syirik ni. Buat dusta ni, buat syirik, zalim. Apa maksud laknat? Laknat maksudnya Tuhan tak ampun dosa. Pertama. Yang kedua, Tuhan tak beri peluang masuk syurga. Rahmat tak beri. Itu makna laknat. Ampun dosa tak beri. Terima taubat tak terima. Taubat tak terima. Dan termasuklah mereka tu tak boleh masuk syurga. Siapa mereka ini? Iaitu alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang menghalang orang lain daripada jalan Allah. Bila kita kata kamu buat ni tak boleh ni, salah ni, dia pula mencerca, dia pula mengajak orang lain supaya ikut dia dan menghina orang yang larang. Tu alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang menghalang orang lain daripada jalan Allah. Wa yabghunaha 'iwaja, mereka mencari-cari kelemahan-kelemahan daripada jalan iwaja, jalan Allah tu supaya bengkok. Apa dia? Mengada-ngadakan bid'ah. Dipanggil wa yabghunaha 'iwaja, menjadikan jalan Allah Taala tu bengkok, iaitu menjadikan Allah Taala, jalan Allah Taala yang lurus tu supaya bengkok, iaitu mengada-ngadakan bid'ah dalam agama. Wahum, dan mereka bil akhirah, tentang hari akhirat itu hum kafirun, mereka engkar. Buat bid'ah tu maknanya akhirat tu dia engkar dah. Tu maknanya. Dia tak takut pada neraka. Nah, ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, lam yakunu mu'jizina fil ardh, tidak mampu mereka tu melemahkan Allah daripada ditangkap Allah atas bumi. Jadi Allah dah biarkan dia begitu tu, dia ingat Allah tu lemah tak nak tangkap. Allah hanya biarkan dia di atas bumi je. Wa ma kana lahum, maka tidak ada lagi bagi mereka min dunillah, selain daripada Allah, min aulia, sebarang penolong, sebarang penjamin, sebarang pelindung untuk tolong mereka. Tidak ada lagi selain pada Allah Ta'ala tu min aulia, satu orang penolong, satu orang pelindung, satu orang penjamin untuk tolong dia. Yudha'afu lahumul azab, akan dilipat-lipatkan ganda azab bagi mereka. Makanu yastati'una sam'a, mereka dulu di dunia tidak mampu mendengar wahyu Allah Ta'ala ni. Wa makanu yubsirun, dan tidaklah mereka dulu dapat melihat. Mereka dulu di dunia ni, kita di dunia. Ayat ni ayat akhirat,
merujuk kepada cerita mereka di dunia. Wa ma kanu, dan tidaklah mereka dulu di dunia itu yubsirun, dapat melihat kebenaran daripada Allah. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, alladzina khasiru anfusahum, ialah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Ayat lainnya merugi diri dia dan ahli dia, iaitu keluarganya. Ayat lain, wa dhalla anhum, dan hilang lenyap daripada mereka ma kanu yaftarun, daripada apa yang mereka dulu ada-adakan bid'ah kepada Allah. Bid'ah yang dia kata boleh buat, boleh beri pahala tu, semua hilang lenyap daripada dia. Yang ada daripada ibadat bid'ah yang dia buat tu tukar jadi azab neraka. La jarama, maka tidak syak lagi, tidak ragu-ragu lagi, annahum, bahwasanya mereka itu fil akhirah, di akhirat kelak, humul ahsarun, adalah mereka yang paling rugi sekali. Itu dia. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, tafsir, iaitu berita gembira lah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, iaitu sudah berhenti daripada buat syirik. Wa 'amilus shalihat, dan mengakukan amal soleh, iaitu amal ibadah yang dia buat ikut ajaran Nabi. Wa akhbatu ila rabbihim, dan akhlak mereka itu merendah diri kepada Tuhan mereka. Ulaika, merendah diri maknanya senantiasa taat dalam ibadah, senantiasa taat dalam syariat, taat dalam akidah. Taat akidah ni ialah maknanya akidah dia bertahan. Dia masalah syirik ni jangan buat ya. Syirik ni awak tak buat ya. Bid'ah ni jangan buat ya. Tak buat ya. Tak buat tu tak apa pahala. Buat tu boleh neraka. Jadi orang dia ingat buat bid'ah ni, ada bid'ah hasanah lah. Dia tak ada hasanah apa dah, dia tak ada hadis, jangan bohong dah, tak boleh bohong dah. Di ayat Quran ni dia kena belajar benda ni daripada Quran. Bila Quran tu baru nampak jelas yang mana yang keliru selama ni, nampak jelas. Jadi wa akhbatu ila rabbihim, mereka tunduk rendah diri akhlak mereka dengan kepada Allah. Jadi sembahyang mereka dulu macam ayat patut padi tu. Sekarang ni sudah lembut, sudah mula ikut tertib lah. Dulu sembahyang di rumah, sekarang ni sembahyang di masjid. Dulu ambil air sembahyang macam habis baju basah. Sekarang ni ambil air sembahyang dengan air sikit. Itulah rendah diri mereka. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, ashabul jannah, mereka lah pemilik syurga. Hum fiha khalidun, mereka dalam syurga itu kekal. Mathalul fariqaini, contoh baringan dua golongan. Kal a'ma, satu puak tu jenis buta. Wal asammi, dan satu buta lagi pekak. Berbanding dengan satu lagi, wal basir, dianya celek, wasami', yang mendengar. Mana lebih baik? Hal yastawiyani masalah, adakah sama dua jenis ni? Satu jenis dia buta lagi, dia pekak lagi. Satu jenis. Satu orang tu buta, satu orang lagi pekak. Satu orang tu pekak lagi buta. Berbanding dengan satu orang yang jelek dan mendengar. Mana adakah sama dua orang ni? Tak sama. Iaitu orang yang beriman ialah orang yang jelek dan orang yang mendengar. Orang yang tak nak beriman, tak nak mencari ni maksud Quran ni, dia ni jenis buta, dia jenis pekak. Afala tadhakkarun, kenapa kau tidak kamu boleh ambil pelajaran? Kenapa kau tidak kamu boleh berfikir? Kenapa kau tidak kamu boleh mengingati bahawasanya hanya Allah Ta'ala tempat yang pada dia saja kita nak buat ibadah. Afala tadhakkarun. Walaqad arsalna Nuha ila qaumihi, dan benar-benarlah kami telah utuskan Nabi Nuh itu kepada kaumnya.
Inni lakum nadhirun mubin. Bahwasanya benar-benarlah aku ni terhadap kamu, Nabi Nuh kata, memberi ancaman yang jelas nyata. Tengok nabi-nabi bila dia mengajar akan kata begitu. Maknanya mana-mana guru yang mengajar, mana-mana ustaz yang mari mengajar ni, dia kena kata ini, alla ta'budu illallah. Dia kena kata tu. Kalau dia tak kata pun, masa dia mengajar tu mesti beritahu benda ni. Mesti beritahu. Bahawa jangan sekali-kali kamu sembah, kamu puja, kamu buat ibadat, kamu baca doa, melainkan kepada Allah juga. Jangan pakai perantaraan. Jangan nak ambil ubat tu baca bismillah, baca selawat 3 kali. Jangan. Nah, Nabi, selawat pada Nabi itu pun tidak ada hadis pun yang mengatakan boleh menyembuh penyakit. Tak ada. Yang boleh menyembuh penyakit ni adalah Allah Ta'ala. Ataupun ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran ni ialah syifaun. Satu penawar. Satu penawar. Allah ta'budu illallah. Jangan sekali-kali kamu sembah melainkan pada Allah juga. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Aku takut dan bimbang kepada kamu. Sekiranya kamu tidak sembah Allah Ta'ala saja, kamu akan dapat azab yang besar, azab yang amat pedih pada hari mahsyar besok. Qala al-mala'u, maka berkata pembesar-pembesar kaum. Yang tua dia tak boleh lari dah benda ni. Kalau masjid, jawatan kuasa masjid dengan imam, pengurusi. Kalau kampung, jawatan kuasa kampung, pengurus. Daerah mungkin, tak kira sampailah ke besar lah. Qala al-mala'u, kata pembesar-pembesar, alladzina kafaru, ya orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir sini, orang-orang yang engkar, min qaumihi, daripada kaum Nabi Nuh. Ma naraka illa, tidaklah kami tengok kamu, wahai Nuh, illa basyaram mithlana, melainkan manusia seperti kami juga. Kamu ni pasti manusia. Wa ma naraka, wa ma naralakum, dan kami tidak nampak kamu, bagi kamu ini, alaina, ke atas kami, min fadlin, sebarang kelebihan. Mana kamu ni pasti orang biasa ya, tidak kata pasti kaya apa. Nabi Nuh. Bal nazunnukum, bahkan kami anggap kamu ni kadhibi, pendusta. Dia kata ke Nabi. Qala ya qaumi, katanya Nabi Nuh, wahai kaumku, ara'aitum, ada apa kepandangan kamu? In kuntu ala bayyinatin min rabbi, jika aku ni benar-benar duduk atas dalil bukti yang jelas daripada Tuhan. Nah, duduk atas wahyu Allah Ta'ala. Wa atani rahmatan min indihi, dan Allah Ta'ala telah beri padaku rahmat daripada sisinya. Wa ummiyat alaikum, dan apa yang Allah Ta'ala memberi pada aku itu, wa ummiyat alaikum, menjadi sama-sama hakikatnya pada kamu. Menjadi sama-sama. Anulzimukumuha. Apakah kami akan paksa kepada kamu? Wa antum laha karihun, sedangkan kamu sendiri tak suka, benci kepada ajakan tauhid. Ya, kaum Nabi Nuh puja 5 orang tu wali. Tawasul juga. Jadi untuk faham, awak buka surah Nuh sekejap. Surah Nuh. Surah Nuh. Dekat sebelah surah Jin. Belakang-belakang. 7 ke berapa? 28. Baca sikit lah. Baca sikit supaya pasal selalu kita dah baca orang duk engkar-engkar kepada Nabi Nuh ni, ke apa tu nak?
Hah? Muka surat apa? Hah? 561. Muka surat 571. Muka surat 571. Ayat ke 23. Ayat ke 23. Surah Nuh ayat 23. Surah Nuh itu surah jin. Ini ialah pujaan-pujaan kaum Nabi Nuh. Waqalu dan musyrikin zaman Nabi Nuh kata, la tadharunna alihatakum. Jangan kamu tinggalkan pujaan-pujaan kamu. Wala tadharunna, dan janganlah kamu meninggalkan wadda, yaitu satu wali nama Wadda. Wali ini dia buat patung lepas tu, dia buat berhala. Mula dulu nak puja di kubur. Lepas tu bila lama-lama tu nak puja di kubur ni lambat nak pergi di kubur, kena pergi di kubur dia. Jadi dia buat lembaga. Lembaga tu boleh letak di rumah. Itu asal berhala ni. Berhala ni asal gitu ya ni. Mula-mula pergi puja kubur. Lepas puja kubur tu jadi mari sore agak-agak rupa dia macam mana. Jadi buat kat tanah dulu mula-mula. Dia apa jadi buat nak batu. Ni rupa macam ni. Ni nama Wadda nama. Wali pertama, ajaran daripada Nabi Adam alaihissalam. Ni untuk wali lah kalau kita ni, guru untuk wali. Lepas tu yang kedua, wala suwa'a. Dan jangan juga suwa'a, jangan kamu tinggal suwa'a. Wala yaghuth, dan jangan kamu tinggal yaghuth. Wali yang tiga, wala ya'uq, wali yang keempat, wala nasra, dan wali yang kelima. Jadi nama dianya Wadda, satu Wadda, Suwa'a, Yaghuth, Ya'uq, Ya'uq, lepas tu Nasra. 5 orang tu wali. Kes 5 orang tu wali inilah umat Nabi Nuh puja, akibatnya tenggelam seluruh dunia oleh banjir. Itu dia. Jadi walau macam mana pun kita sambung. Nak kelapi ayat kita Nabi Nuh ke sambung minggu depan? Sambung Okey. Jadi kita habiskan, kita berhenti sekata ayat 28. InsyaAllah kita sambung pula 2 minggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.